AB Channel. Adakah kamu orang Perikatan Nasional dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjarah kekayaan negara? Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiahkan tender-tender bernilai bilion ringgit kepada rakan-rakan baiknya. Ada? Atau melantik mana-mana proksi sebagai orang tengah untuk menguruskan projek-projek kerajaan secara rundingan terus tanpa melalui proses kebiasaan. Ada? Tak ada. Di apa kesalahan kerajaan perpaduan ini? Adakah kamu hari ini beranggapan mau menggoncang ekonomi, menjatuhkan ekonomi, menakut-nakutkan pelabur dan mewujudkan ketidakstabilan politik melalui langkah-langkah jahat yang kamu lakukan hari ini? Fikir benda ni. Betul kamu aku dan malu ke rakyat? Rakyat dah buat keputusan. Adakah Mahayadin sanggup tidak mengambil gaji Perdana Menteri? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup memotong 20% gaji mereka? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup tidak menggunakan kereta mewah sebagai pengangkutan utama kerajaan? Mereka tak sanggup. Malah ada pemimpin mereka yang sanggup menerima gaji bulanan yang tinggi tanpa perlu menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada dia. Kenapa? Dan scheme of thing. Dan jawatan diagih-agihkan, dibedak-bedakkan, mengikut pengorbanan mereka mengkhianati partai masing-masing. Tapi Mahayadin menolak mentah-mentah. Sedangkan Anwar sanggup menjadikan musuh sebagai pelengkap. Bermakna jiwa Anwar lebih rakyat berbanding jiwa Mahayadin yang letakkan perkara penting Perdana Menteri. Tuan tahu hutang yang tanggung kerana jumlahnya trilion ringgit. Trilion ringgit. Bukan bilion lagi, trilion ringgit. Makna perbelanjaan negara cukup tidak terkawal ketika Mahayadin menjadi Perdana Menteri. Kamu sebenarnya mau jawatan Perdana Menteri. Kamu tak nak jawatan di bawah Perdana Menteri. Dan kamu tidak boleh terima yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan dulu, bukan kamukah dulu yang bermati-matian berjuang untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Bukan kami. Kami cuma pelengkap saja. Kamu dulu bersama puluhan tahun nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Kenapa kamu sendiri tak boleh terima? Dan kan itulah doa kamu, itulah usaha kamu puluhan tahun. Dia tahu jawapannya kenapa kamu tak boleh terima. Sebab dia tidak ada keuntungan kepada kamu. Itu saja. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membawa keuntungan kepada kamu, kamu akan menghalalkan kedudukan dia, akan mempertahankan dia. Tentu akan ada hujah-hujah yang keluar. Siapa yang mengganggu gugat kerajaan, monyet dan tupai. Kenapa kita boleh bagi masa? Kenapa kita nak mencari jalan menyokong puak-puak yang cuba nak menjatuhkan kerajaan? Adakah ada keperluan untuk menjatuhkan kerajaan pada waktu ini? Apa kesalahan partai kerajaan lakukan pada waktu ini? Adakah mereka mencuri wang negara? Menjarah kekayaan negara melalui kronisme, pemberian tender, direct nego? Ada? Adakah kamu orang Perikatan Nasional dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjarah kekayaan negara? Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiahkan tender-tender bernilai bilion ringgit kepada rakan-rakan baiknya. Ada? Atau melantik mana-mana proksi sebagai orang tengah untuk menguruskan projek-projek kerajaan secara rundingan terus tanpa melalui proses kebiasaan? Ada? Tak ada. Di apa kesalahan kerajaan perpaduan ini? Kalau kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan, mesti ada alasannya. Alasan apa hari ini? Kalau kata nak mengadakan alasan kerajaan yang berdiri ini patut dijatuhkan kerana dalam kerajaan itu ada DAP. Adakah DAP hari ini seperti DAP zaman 22 bulan? Adakah mana-mana kepimpinan DAP hari ini yang bermulut jahat seperti mana zaman 22 bulan? Adakah dasar-dasar kesamarataan yang menjadi perjuangan dasar DAP sekian lama dilaksanakan? Tak ada.
Jadi kenapa pihak Perikatan Nasional nak menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini? Itu persoalan saya. Itu persoalan saya. Jadi kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan mesti ada alasan yang kukuh. Kalau nak menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini dengan menggunakan fakta kegagalan ketika kamu bersama dengan DAP, saya rasa tak patut. Kamu punya salah, kamu punya salah. Kita sini tutup buku lama, buka buku baru. Kita nakkan kestabilan. Kita nakkan pemulihan ekonomi. Betul? Ni kamu seakan-akan suka kalau ekonomi jatuh. Suka kalau ringgit jatuh. Suka kalau rakyat susah. Kenapa? Kenapa hari ini segelintir Perikatan Nasional suka melihat kesusahan rakyat? Dan tidak gemar kalau ekonominya pulih. Tidak gembira kalau rakyat berduit. Kenapa? Ada kamu hari ini beranggapan mau menggoncang ekonomi, menjatuhkan ekonomi, menakut-nakutkan pelabur dengan mewujudkan ketidakstabilan politik melalui langkah-langkah jahat yang kamu lakukan hari ini. Fikir benda ni. Betul kamu akur dan malu kepada rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Dia tak pilih Anwar. Dia tak pilih Ismail Sabri. Dia juga tak pilih Mahayadin Yassin. Malu berakyat sepatutnya. Jangan kita bersombong dan angkuh dengan rakyat. Langsung tidak ada perasaan malu berakyat. Malulah berakyat. Tak malu ke orang Perikatan Nasional berakyat? Rakyat buat keputusan. No Anwar. No Ismail Sabri. No Mahayadin di Pilihan Raya ke-15. Nampak? Yang menjadikan Anwar Perdana Menteri hari ini kerana titah tuanku, musuh menjadi pelengkap. Bila musuh dipelengkap, bermakna buang yang keruh, ambil yang jernih. Demi rakyat. Ini Perikatan Nasional masih lagi meletakkan kedudukan rakyat di tempat yang Z, yang terakhir. Berbeza kita meletakkan kedudukan rakyat di kedudukan A, bukan Z. Sebab tu kita boleh terima hari ini PKR, Partai Amanah, Partai DAP, Partai Warisan, dan yang lain. Kenapa? Kerana rakyat kedudukannya A, bukan Z. Dan kita harus mempertahankan kerajaan supaya kedudukan rakyat itu terjamin. Sebab kemelut politik akan menyebabkan keruntuhan ekonomi, kejatuhan mata wang, kejatuhan foreign dari investment, domestik dari investment, akan menyebabkan inflasi yang tinggi, kesenjangan pendapatan antara rakyat, dan akhirnya akan menyebabkan kemiskinan tegar. Cuba fikir tuan-tuan. Maknanya hari ini yang masih mabuk selut, mabuk selut ni, mabuk politik ni Perikatan Nasional. Bukan semua, tapi kepimpinan dia masih mabuk selut, masih bercita-cita tinggi untuk punya ruang dan peluang menjadi Perdana Menteri. Untuk apa? Adakah Mahayadin sanggup tidak mengambil gaji Perdana Menteri? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup memotong 20% gaji mereka? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup tidak menggunakan kereta mewah sebagai pengangkutan utama kerajaan? Mereka tak sanggup. Pernah bersuarakan ketika Mahayadin dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, potong gaji bapa menteri. Ratusan yang dipotong dimasukkan dalam tabung rakyat. Mereka menolak mentah-mentah. Malah ada pemimpin mereka yang sanggup menerima gaji bulanan yang tinggi tanpa perlu menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada dia. Kenapa?
Kerana scheme of thing. Kerana jawatan diagih-agihkan, dibedak-bedakkan, mengikut pengorbanan mereka mengkhianati partai masing-masing. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dan kelemahan ekonomi yang kita tanggung hari ini semuanya warisan peninggalan kemelut politik Mahathir Mahayadin dan juga Ismail Sabri yang ketika itu mabuk selut. Dan akhirnya rakyat buat keputusan yang cukup hebat. No Anwar, no Ismail, no Mahayadin. Tak ada mana-mana gabungan partai yang mampu mendapat 112 kerusi. Mana rakyat menyerahkan kepada keputusan ulul amri kita, Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung. Bertitah tuanku kepada Mahayadin, kepada Anwar untuk membentuk kerajaan perpaduan yang musuh menjadi pelengkap, meletakkan kedudukan rakyat A bukan Z. Tapi Mahayadin menolak mentah-mentah, sedangkan Anwar sanggup menjadikan musuh sebagai pelengkap. Bermakna jiwa Anwar lebih rakyat berbanding jiwa Mahayadin yang meletakkan perkara penting Perdana Menteri. Itu cerita, tuan-tuan. Mana prinsip Perikatan Nasional mengatasi prinsip kedudukan rakyat dan negara. Tuan-tuan tahu hutang yang ditanggung kerana jumlahnya triliun ringgit. Triliun ringgit. Bukan bilion lagi, tuan-tuan. Triliun ringgit. Makna perbelanjaan negara cukup tidak terkawal ketika Mahayadin menjadi Perdana Menteri. Puluhan bilion wang negara digunakan untuk projek deret nego. Dan hari kita kedengaran berbagai-bagai cerita melalui saluran rasmi akhbar tentang soal projek Menara Telekom, soal projek Tebatan Banjir dan berbagai-bagai projek lagi. Kita juga dengar dan lihat sendiri bagaimana seorang CEO telah ditahan oleh SPRM karena dipercayai dalang sebagai orang tengah untuk menguruskan projek-projek deret nego. Dan juga kita mengetahui bahawa orang tersebut merupakan orang kuat, seorang pemimpin politik yang cukup ternama dalam negara kita. Itu jelas, tuan-tuan. AB Channel.